Tak, ni Tahun ni baju raya kau warna apa? baju raya aku ni hijau. Hijau? Ha. Hijau macam mana? Hijau macam, Weh, tu bukan idol Nabila ke? haa lah. Weh korang. Jannah, Nurin. Weh korang. Sini lah. Mari lah sini. Jom kita pergi sana. Jom. Hai. Hai. Korang dari mana? Tu orang dari taman belakang tu. Oh, buat apa? Ambil buku ni, buku tentang depresi. Buku ni. Ini yang buku Dr. Sakinah Salih tu kan? Kau tahu? Tahulah. Kau tak tahu ke? Tak, aku tak pernah tahu. Oh, buku ni famous tu. Ya. Dia ada apa ni? Dia ada maksud kemurungan, lepas tu dia ada isu-isu dia. Dia macam dia orang cerita pengalaman dia orang kan tentang isu dia orang tu, lepas tu dia orang kaitkan dengan kemurungan tu. Oh, faham. So dia ada bagi tahu pasal apa ni? Simptom dia, faktor dia, risiko dia, terapi dia pun ada. Best buku ni. So korang dah baca lah? Dah, Korang dah baca dah. Cerita sikit, kemurungan tu apa? Kemurungan tu adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang tu dia rasa sedih. Ada kalanya dia punya rasa sedih tu 2 minggu ataupun mungkin makan masa berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Kalau kau nak tahu kan, penyakit kemurungan ni dia boleh ada pada sesiapa sahaja, tak kira umur, jantina ataupun bangsa. Hampir semua pesakit yang mengalami gejala kemurungan ni, dia ada simptom-simptom dia. Macam contohnya, dia rasa rendah diri, dia rasa hilang minat pada sesuatu benda yang sebelum ni dia minat, tapi bila dia ada penyakit kemurungan ni, dia dah tak minat benda-benda yang sebelum ni. Okay, sesetengah masyarakat, dia orang berpendapat bahawa penyakit kemurungan ni berpunca daripada minda. Berpunca daripada minda maksudnya? Maksudnya daripada emosi dia orang. Penyakit kemurungan ni dia boleh berlaku tanpa orang tu sedari dan boleh menyebabkan orang tu mengalami tekanan, especially dia punya emosi. Weh, tadi kan ada cakap pasal gejala kemurungan kan? Kau tahu tak apa-apa gejala kemurungan? Oh, gejala kemurungan? Tahu. Aku ada baca buku ni. Okay, kalau gejala kemurungan ni kan, berdasarkan buku yang aku baca ni lah kan, individu tu dia lebih suka berdiam diri. Dan dia juga, macam yang Aida cakap tadi lah, dia hilang minat terhadap aktiviti ataupun hobi yang dia biasa lakukan. Lepas tu dia mudah putus asa. Paling common lah kan, dia mudah rasa bersalah. Lepas tu dia sentiasa rasa diri dia tu tak berguna. Faham. Setiap orang kan, dia punya gejala ni berbeza ke sama je? Tak, berbeza. Sebab gejala ni dia bergantung kepada individu tu dengan penyakit dia juga tau. Kita kena tengok tau berapa kerap individu tu dia mengalami kemurungan, berapa lama tempoh kemurungan tu berlaku. Faham. Sebab dia mungkin berbeza. Ada tak macam contoh, kalau macam masalah macam ni, gejala dia macam mana? Kalau yang aku baca dalam buku ni lah kan, aku bagi contoh dekat hang dua lah sebab dia ada banyak. Okay, masalah yang pertama melibatkan masalah perhubungan, yang mana dia suka nak bergaul dengan orang, dia suka nak berinteraksi dengan orang sebab dia rasa perasaan dengan jiwa dia tu kosong. Setiap kali dia nak bercakap dengan orang, dia tak mampu untuk berinteraksi dengan orang tu sebab dia akan memilih untuk menyendiri, menjauhkan diri daripada orang tu. Kalau yang kedua pula, dia melibatkan masalah diet. Okey, kalau masalah diet ni, dia hilang selera makan tau. Dia hilang selera makan dan dia punya cara pengambilan makanan tu sangatlah tidak sihat. Maksudnya, ada orang yang kemurungan, time dia kemurungan tu, dia suka sangat makan. Dan ada juga bila orang yang menghadapi masalah kemurungan ni, dia tak makan langsung. So, berbeza pada setiap orang tu. Sebab tu saya cakap kemurungan ni, gejala dia tak sama. Okey. Aida, tadi kan kau ada mention pasal tekanan hidup kan? Tekanan tu kan stres. Maksudnya stres dengan murung ni benda yang sama ke macam mana? Tak, dua-dua benda ni benda yang beza. Murung dengan tekanan ni benda yang beza. Kalau macam untuk kemurungan ni, dia penyakit mental yang menyebabkan gangguan pada fungsi otak. Perubahan pada proses pemikiran dia, perasaan dia dan juga tingkah laku dia. Kalau untuk yang tekanan ni ataupun stres, dia merupakan tekanan emosi yang terlalu berat pada diri dia. Dan juga dia mungkin disebabkan oleh benda yang berlaku dalam kehidupan seharian dia. Mungkin benda ni yang menyebabkan dia rasa tak mampu nak kawal emosi dia. Itu yang buatkan dia rasa stres. Contohnya macam kalau dia terlalu banyak kerja, dan juga dia terlalu banyak tanggungjawab yang dia perlu galas, itu mungkin akan ganggu dia punya emosi dan juga lama-lama buat dia rasa tertekan. Okey.
Okay, stres ni, okay. Walaupun stres ni bukan satu kemurungan, tapi kalau kita biarkan lama-lama orang yang stres ni, dia mungkin boleh hidap penyakit kemurungan ni. Dan juga orang yang mengalami kemurungan ni, kalau boleh biarlah dia ada rawatan. Oh, faham. Ya, Rafi. Okey, tadi kan waktu kau cerita pasal masuk kemurungan, kau ada cakap pasal masyarakat kan? Dalam buku tu dia ada tak bagi tahu macam mana penerimaan masyarakat tentang orang yang ada masalah kemurungan ni? Oh, maksud kau stigma masyarakat? Ada. Okay, macam ni, macam kita tahu kan, walaupun murung ni orang selalu sebut-sebut dalam kalangan masyarakat kita, benda ni dah tak asing pada diri diorang. Diorang akan selalu cakap murung je gila kan. So maksudnya masyarakat ni dia masih stick pada stigma macam tu. So kiranya diorang punya pemikiran memang sempit mengenai kesihatan mental ni kan. Sebab ada je orang fikir murung je gila ataupun murung je orang bersaka. Sebab apa? Sebab dia selalu cakap sorang-sorang, bersendirian. Dan juga ada orang cakap murung ni, kita ni tak ada iman. Sebab apa? Sebab kita jauh daripada Allah, kita tak solat, kita buat benda-benda lara, macam tu. So macam nak cakap yang masyarakat ni dia perlu berubah, perlu ubah dia orang punya pemikiran, perlu ubah dia orang punya stigma yang kemurungan ni bukan gila. Tu je. Faham kan? Faham? Good. Weh, tadi kan waktu mula-mula cakap pasal buku ni, Nabila ada bagi tahu dalam buku ni ada cerita pasal faktor kemurungan. Kau ada baca tak? Ada. Kan aku kata aku baca buku ni. Cerita lah sikit. Oh, faktor kemurungan. Faktor kemurungan ni kan yang aku baca, dia kata sebab orang tu dia terlalu berharap pada sesuatu benda yang dia nak tapi dia tak dapat. So bila tak dapat dia rasa kecewa. Contoh dia macam kau mohon beasiswa, kau nak sangat beasiswa tu tapi kau tak dapat. Bila kau tak dapat kau kecewa. Dan bila kau kecewa, kau terlalu memikirkan dia sampai kau jadi murung. Faham? Okay, kalau faktor yang lain, dia sebenarnya ada banyak tau faktor dia. Tapi aku bagi kau sikit je lah. Faktor yang aku nak bagi kat kau, faktor psikologi. Okay, faktor psikologi yang mana dia melibatkan trauma. Trauma yang masa zaman kanak-kanak ni, dia pernah kena dera. Dan benda tu bagi impak yang negatif kepada kehidupan dia yang sekarang. Okay, faktor yang kedua, faktor media sosial. Okay, faktor media sosial ni yang mana dia terlalu kerap main IG, Facebook. Lepas tu dia dibuli secara orang kata bully cyber di alam maya. Yang mana bila dia kerap kena buli, menerima kritikan, komen yang buruk, benda tu yang menyebabkan dia jadi murung. Dia rasa dia tak boleh terima apa yang orang kata tentang dia. Oh, faham. Maksudnya itulah contoh faktor kemurungan. Ya, betul. Okay. Weh, nak tanya, dalam buku ni kan ada tak ada cerita pasal risiko kemurungan tu terhadap individu? Ada. Macam yang aku baca dalam buku ni lah kan. Dia cakap yang risiko kemurungan ni dia boleh bagi gangguan pada hang punya kemahiran sosial dengan perhubungan. Contohnya macam yang kemahiran sosial tu kan aku cerita pasal gejala tadi tu kan. Dia berdiam diri. So bila dia berdiam diri, menyepikan diri, dia tak bergaul dengan orang sekeliling dia. So kemahiran sosial dia makin menurun. Lepas tu yang perhubungan tu pula dia maksudnya dia merosakkan hubungan dia dengan keluarga, kenalan rapat dia. Kawan. Okey, kalau macam risiko kemurungan yang lain tu macam perceraian, masalah rumah tangga, masa penderaan. Yang aku baca dalam buku ni lah kan tentang isu curang tu, yang suami dia curang, isteri dia jadi tertekan, dia stres sampaikan dia pukul anak-anak dia. So dia pukul anak-anak dia sebab dia tak boleh nak tahan dengan masalah dia, suami dia curang, dia stres. Dan akhirnya dia memilih untuk bercerai dengan suami dia. So risiko dia boleh menyebabkan perceraian, disebabkan masalah rumah tangga dia, penderaan kepada anak-anak. Betul. Faham? Tadi kan kita asyik cerita pasal risiko, gejala kan apa semua. Ada tak dalam buku ni yang korang baca ni dia cerita pasal cara mengatasi depresi ke apa ke? Ada tu ada. Tapi asyik tanya aku je. Kau tanyalah Nabila pula. Aku nak pergi tandas ni. Lah. Pergilah. Okey, aku pergi dulu tau. Okay. Bye. Weh, ceritalah. Macam mana nak mengatasi kemurungan tu? Okey, cara mengatasi kan. Mengatasi ni dia ada cara untuk orang yang mungkin dalam permulaan dia baru dapat kemurungan tu kan, didiagnose kemurungan. Ada juga yang dah lama diagnose kemurungan tu. Contohnya tapi kan hang biasa tak dengar orang kata kalau nak mencegah tu lebih baik daripada merawat kan. Selalu? Biasa, kan?
dengar. Jadi benda ni memang kena kita memang macam mana kalau boleh kenalah cegah kan. Daripada dirawat tu macam mungkin dia akan tinggalkan kesan-kesan yang buruk kan. Betul. Lagi pula kemurungan ni dia penyakit yang paling serius lah. Keempat paling serius kat dunia ni. Oh ya. Memang masyarakat memang tak tahu, memang tak sedar pun. Kita kena tahu kita kena sedar lah. Mungkin orang sekeliling kita ataupun diri kita, kalau kita dapat kemurungan tu kan, kita kena sedar. Lepas tu kita kena rujuk dengan pihak yang berkenaan. Contohnya macam kalau mungkin boleh jumpa dengan kaunselor ataupun psikiatris. Selain daripada tu kan, kita kena tahu tahap kemurungan kita tu dekat tahap mana. Kalau mungkin macam awal-awal tu kan, untuk kita cegah tu, mungkin kalau kita rasa macam kenapa aku rasa macam aku macam ni kan, ada simptom-simptom dia kan. Mungkin kita boleh pergi jumpa kaunselor, sebab kaunselor ni dia akan bagi celik akal lah. Dia akan bagi tahu macam ni, kamu kena elak daripada buat macam ni kan. Kalau contoh macam ada yang dah memang dia teruk sangat kan, dah sampai macam dia rasa macam dah tak ada, useless kan. Mungkin dia boleh jumpa psikiatris and dia akan didiagnose lah, dapat ubat semua kan. So kalau macam tadi kan dah dapat ubat apa semua tu kan, mungkin orang sekeliling dia boleh boleh Support. Boleh support dia, boleh pastikan dia tu ambil ubat dengan konsisten. Kalau macam makin teruk lagi kan, kita boleh buat rawatan susulan. Tadi kan kau cakap kan yang mencegah lebih baik daripada merawat. Tapi ada orang yang cakap kemurungan ni, kalau dia dah ada kemurungan tu sampai mati pun dia akan ada kemurungan. Betul ke macam tu? Itulah salah satunya salah faham masyarakat kita ni. Tahu tak? Sebenarnya kemurungan ni dia boleh je dirawat kalau kita jumpa dengan psikiatris. Macam kalau kita jumpa psikiatris tu, mungkin psikiatris tu boleh diagnose kita punya kemurungan tu kan. Boleh bagi ubat ke, bagi dia ada proses je lah. Mungkin lama tapi boleh je diubat. Diubati. Selain tu kan, ada lagi salah faham yang masyarakat kita ni selalu ingat. Apa tu? Kemurungan ni kan, dia tak payah pun tak payah pun tak payah dirawat. Tak payah dirawat and dia akan hilang dengan sendiri dia. Dia macam pelik kan. Benda tu dia datang mana dia takkan, dia akan terkesan dekat diri dia. Betul. Kan. Dia datang ada masalah, tiba-tiba hilang macam tu je. Mustahil. Dia mungkin akan tinggal sedikit macam membuat dia jadi lebih personality dia berubah kan. Jadi samalah macam tadi, kalau ada kemurungan kena rawat, kena juga jumpa psikiatris. Kalau tak makin teruk, makin boleh membawa kepada mati, tahu tak? Betul tu, sebab dia macam nak bunuh diri ke apa kan. Dia fikir sangat kan. Selain tu kemurungan ni orang selalu fikir ada kemurungan, aku malulah, aku ni dah lah ada kemurungan. Jadi macam dia dah lah terperuk kan. Dia merasa macam dia tak layak untuk dikawan. Lepas tu orang pun macam tak nak kawan. Tak nak kawan dengan dia kan. Dia selalu seorang kan. So benda tu dia akan malulah. Aku malulah, dah tak ada kawan. Ni mesti sebab aku depression pula, kemurungan. Macam tu. Tapi secara tak langsung kan, salah faham masyarakat tu boleh membuatkan individu tu lagi teruk kemurungan dia. Betul. Memang pun. Jadi kan kita kena bagi tahu masyarakat tau. Sebenarnya benda ni jangan salah faham dengan kemurungan. Sebab kemurungan ni bukanlah satu yang jijik. Jijik. Sebab dia orang yang kemurungan ni dia dah usaha untuk dia beranikan diri untuk dia hadapi kemurungan tu. Betul. Jadi tak layaklah kot untuk orang cakap kemurungan ni apalah, kemurungan ni tu ini kan, buruk-buruk kan. Setelah lagi ada tak apa-apa lagi yang dalam buku ni kan dia cerita yang kita perlu tahu pasal kemurungan ni? Kemurungan ni kan dia memang macam kita dah cakap tadi lah kan pasal cara mengatasi tu kan. Ada bagi tahu yang kemurungan ni memang penyakit paling serius lah. Memang menurut WHO kan, penyakit keempat paling serius kat dunia ni. Jadi perlu ambil ubat dia. Ubat dia ada banyak tau. Komponen dia penting lah untuk rawatan. Memang penting. Dia mungkin akan ubat tu dia mungkin untuk kawal dia punya hormon. Hormon dia mungkin bagi dia lebih tenang. Itulah. Selain tu ada
kalau macam ada kemurungan ni memang kena cepat-cepatlah jumpa doktor. Memang kita kena sedar, orang sekeliling pun kena ambil peranan penting. Betul. Untuk macam kita macam kawan kita kenapa macam tu Senyap macam kan. Macam pelik lah dia ni. Dia tak macam ni. Mungkin kita sendiri boleh ambil inisiatif untuk tolong dia. Betul. Lepas tu apa lagi mungkin boleh suruh kawan kita bukan kawan kita lah, macam orang-orang yang ada depression ni untuk berfikiran positif lah. Yang itu kena berhati-hati. Mungkin dia akan jadi sensitif untuk macam ni cuba fikir macam ni. Allah tu ada. Kita tak boleh macam tu. Kita kena macam nak cakap kita tolong positif. dia tapi dalam masa tolong dia bukan dengan cara yang dia rasa dia tu useless. Kita kenalah cakap, cuba hang fikir. Aku ada, kita kena orang kata kena ingatkan tunjuk dia. Kita boleh tolong dia. Kita ada dengan dia. Bukan kita judge dia. Betul. Faham? Itulah, itu akan ubah dia punya pemikiran tu lah. Macam aku boleh ni atasi kemurungan. Aku tak seorang-seorang. Tapi kalau dia dah ada kemurungan tu, dia tetap juga nak kena ambil ubat ke? Dia kalau teruk sangat tu, kalau macam permulaan tu boleh jumpa kaunselor lagi. Faham. Itulah. Jadi kemurungan ni memang benda yang serius lah. Lama betul bagi tandas dia. Habis dah ke? Habis dah. Simbangnya. Habis dah teroka buku ni. Tandas penuh tadi. Best lah buku ni. Best kan? Best. Aku dah kata. Patutlah korang baca. Memang entahlah, kalau pada pandangan aku lah kan, masyarakat tu sepatutnya kena beli buku ni supaya dia tahu kemurungan ni bukan something yang gila. Betul. Dia kena stigma masyarakat kan? Betul. Dia kena open minded. Ya, betul. Bagi masyarakat tu open Orang minded. kata apa? Depresi bukan gila. gila. Benda tu memang kena Benda tu yang dia orang terapkan pada otak. pada otak dia orang. Fikiran dia orang. Okey lah, dah pukul berapa dah ni? Kita pun dah panas kat sini. Itulah. Betul. Berpeluh dah. Celah, kita balik. Alright. Jom. Bye. Bye. Jumpa lagi. Bye. Seronok dah saya dengan korang. Itulah. Bye.